Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini video part 2 berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab 8 pemodelan matematik di bawah subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Baik, tanpa melengahkan masa lagi. Okey, so bentuk soalan ni dia kata salah satu komponen dalam pemodelan matematik. Di mana kita dah belajar dalam video penerangan cikgu sebelum ni, ada 6 komponen pemodelan matematik. Kalau video part 1 berkaitan dengan kita mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, komponen pertama pemodelan matematik. Untuk soalan ni, dia adalah komponen yang kedua, di mana kita tentukan andaian dan pemboleh ubah untuk menyelesaikan masalah. Baik, tanpa melengahkan masa, okey. Dekat sebelah sini ni, kalau para pelajar ada buku modul aktiviti mesra digital tu, muka surat 124 okey, bermula muka surat 124, ada contoh yang ditunjukkan sebelah kiri tu. Cikgu tak nak cerita pasal contoh yang sebelah kiri tu, dia mungkin mengambil masa yang lama juga untuk cerita. Jadi kita dah cerita berkait dalam video penerangan pun kita dah nampak contoh-contoh. Jadi kita terus pergi kepada soalan. Okey, soalan pertama. Hari ni kita sentuh 3 soalan lah berkaitan dengan topik ni. Jadi kita pergi kepada soalan pertama. Peron ditawarkan kerja oleh 2 buah syarikat. Syarikat Teta menawarkan gaji permulaan RM2,500 sebulan dengan kenaikan tahunan sebanyak 6% daripada gaji pokok. Syarikat Zeta pula menawarkan gaji permulaan RM2,800 sebulan dengan kenaikan tahunan sebanyak 4% daripada gaji pokok. Peron telah merancang untuk bekerja selama 5 tahun untuk mendapat pengalaman. Sekiranya kedua-dua syarikat itu menawarkan bidang kerja yang sama kepada Peron, syarikat manakah yang patut dipilihnya? Okey, itu situasinya. Jadi, ada 2 perkara yang kita perlu kena pasti dekat sini. Yang pertama andaian, yang kedua pemboleh ubah. Jadi, untuk situasi ini, okey, cikgu cuba bimbing para pelajar untuk menjawab soalan. Okey, andaian pertama mungkin kita boleh buat. Tiada maksudnya tempoh dia nak kerja tu 5 tahun. Jadi maksudnya kita anggap tiada penamatan awal. Maksudnya dia tak berhenti kerja awal ataupun diberhentikan kerja awal lah. Sehingga cukup 5 tahun tu. Jadi kita tulis kat sini andaian dia tiada penambatan awal. Itu satu perkara. Okay. Satu lagi, kena ambil kira juga. Atau lanjutan. Lanjutan ni maksudnya sambung lagi. Orang kata tempoh bekerja tu. Lanjutan, tempoh lagi lebih 5 tahun. Okay. Untuk masa bekerja. Okay, ataupun waktu dia bekerja tu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, andaian yang kedua. Seperti yang di atas kita tengok ni, okay, syarikat Zeta kenaikan tahunan 6%. Theta 6% kenaikan gaji. Yang Zeta ni 4% kenaikan gaji setahun. Okay. Jadi andaian yang kedua kita kata kenaikan gaji tu tak berubah lah, kenaikan gaji tahunan. Okay, kita tulis kat situ. Kenaikan tahunan bagi gaji tidak berubah.
sepanjang tempoh lima tahun itu. Okey. Itu andaian yang kita boleh buat untuk situasi di atas. Baik. Yang kedua, kita pergi kepada pemboleh ubah. Okey, jadi pemboleh ubah ni apa saja huruf kita boleh gunakan sebagai perwakilan. Katakan kita guna A, ni sebagai contoh lah. A tu kita buat gaji permulaan untuk setiap syarikat yang menawarkan gaji tu. Gaji permulaan. Okey. T, tempoh masa bekerja tu dalam bulan. Okey. Yang tahun tu tukar kepada bulan. Itu je lah. Gaji ni dibayar setiap bulan. Jadi tahun tadi tu 5 tu, 5 darab 12. Jadi berapa bulan? 60 bulan macam tu lah. Tempoh masa bekerja dalam bulan. Okey. Selesai yang tu. Satu lagi. P. Okay, katakan kita guna P. Peratusan kenaikan gaji. Ya, betul. Okey. Berapa peratus kenaikan tadi? Okey, dan satu lagi mungkin contoh kita guna N. Jumlah gaji sepanjang tempoh bekerja. Okey. Maksudnya sepanjang 5 tahun tu bekerja berapa jumlah gaji. Okey. Itu ialah maksudnya andaian dan juga pemboleh ubah yang terlibat untuk situasi diberikan. Selesai soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2 dan soalan yang ketiga. Okay, kita cuba jawab satu persatu secara perlahan-lahan supaya para pelajar lebih mahir dan faham berkaitan dengan bentuk soalan. Okey, sebuah kedai membuat promosi jualan keju. Sebungkus keju yang berjisim 3 kg dijual pada harga RM13.50 dan sebungkus keju yang berjisim 5 kg dijual pada harga RM20. Nasuha ingin membeli keju daripada kedai itu untuk membuat kek keju untuk keluarganya. Dia memerlukan 17 kilogram keju untuk membuat kek keju. Berapakah bungkusan bagi setiap jenis bungkusan keju mesti dibeli oleh Nasuha supaya kos adalah minimum. Okey. Andaian. Okay, kita pergi pada andaian. Ada beberapa andaian, mungkin lebih pada 1, lebih pada 2, lebih pada 3. Okey, kita cuba senaraikan. Yang pertama, okay, jumlah jisim keju semua sekali. Okay, yang dinyatakan dalam soalan tu, yang dibeli.
oleh nasuha. Sekurang-kurangnya ya nih 17 kg tadi. Sekurang-kurangnya oke, itu yang pertama. Yang kedua, tiada had bagi pembelian bilangan bungkusan keju. Oleh setiap pelanggan oke, harap boleh baca lah tulisan ni. Tak berapa nak cantik. Oleh setiap pelanggan dalam kedai itu. Oke, boleh baca dan faham lah. Oke. Oke, baik. Nombor 2. Nombor 3. Andaian yang ketiga yang kita boleh buat. Oke, promosi itulah. Harga untuk promosi itu. Mestilah tidak berubah. Harga harga untuk setiap bungkusan keju. Promosi adalah tetap. Oke, adalah tetap tanpa mengira bilangan. Bilangan bungkusan yang dibeli oleh nasuha. Oke. Oke, itulah contoh andaian. Oke, seterusnya pun boleh ubah yang kita boleh gunakan kat sini. Oke, apa saja huruf boleh guna. Jadi sebagai contoh kat sini, kita buat M. M ni apa? Bilangan
Kan dia ada dua jenis kan, yang 3 kg dengan 5 kg itu kan. Okay, kita asingkan dua ni. M ni kita buat bilangan bungkusan. Okay, bungkusan keju 3 kg tu. Yang 3 kg tu kita labelkan, kita wakilkan sebagai M. Manakala N pula bilangan bungkusan keju yang 5 kg. Okay. Lepas tu katakan kita wakilkan sebagai X. Yang 3 kg ni kita wakilkan harga dia. Harga bagi sebungkus keju yang 3 kg. Harga sebungkus. Okay, harga sebungkus keju yang 3 kg. Manakala satu lagi Y, kita katakan Y. Okay. Harga. Ini kecil lah ni. Harga sebungkus keju yang berat dia tu 5 kg. Okey, baik. Dan last sekali, akhir sekali K. Katakan K, jumlah kos. Kita nak kira jumlah kos. Okey, jom pula. Jom apa? Okey, jumlah kos. Okey. Macam tu, kau boleh ubah. Rumus yang kita nak guna tu, K sama dengan okay, M. M tu bilangan bungkusan keju 3 kg, harga setiap bungkus tambah NY. Okay, ni rumus kita nak kira kos. Okay, itulah nombor 2 selesai. Okay, jadi selesai. Fahamlah kita untuk situasi kedua. Situasi yang ketiga. Dalam kelas RBT, RBT itu reka bentuk dan teknologi. Cikgu Hasliza telah mengadakan suatu permainan bagi mencetus minda muridnya. Dia menyuruh muridnya menggunakan seutas dawai untuk membina suatu rangka kotak berbentuk cuboid. Rangka kotak itu mempunyai tapak yang berbentuk segi empat sama dan isi padu 64 cm padu. Sesiapa yang menggunakan dawai paling pendek untuk membentuk rangka kotak itu akan menjadi pemenang. Luke berjaya menangi permainan itu. Tentukan panjang dawai yang digunakan oleh Luke. Okay, RBT punya subjek. Jadi, ada andaian yang kita boleh buat kat sini. Yang pertama, sebagai contoh, okay, jumlah panjang bagi semua sisi. Okay, bagi semua sisi, rangka kotak. Okay, jumlah panjang bagi semua sisi rangka kotak adalah sama dengan
Okey, sama dengan panjang dawai. Yang digunakan. Okey. Yang kedua, isi padu. Okey. Kotak. Mestilah. Okey, berapa dia bagi? Okey, 64 cm padu. Si padu mesti sama tepat. Okey. Iaitu rumus yang digunakan, okey. Panjang darab lebar tu sama, segi empat sama kan dia punya tapak tu, segi empat sama kita tengok dekat soalan. Darab dengan tinggi dia. Okey. Sama dengan 64. Okey, tinggi dia tak kata dia tapak dia segi empat sama, okey. Dia punya tinggi mungkin lebih panjang daripada panjang lebar tu. Tetapi jumlah dia 64. Okey. Itu andaian-andaian yang kita boleh buat daripada situasi ini. Jadi untuk situasi ini kita kena pasti dia punya formula ubah. Okey, macam tadilah yang kat sini tadi. Okey, X kuasa 2H. Okey, X ni apa? Apa yang kita wakilkan? Okey, X ni adalah panjang panjang dan lebar. Panjang sebab panjang dan lebar sama. Tapak dia tu sama panjang. Jadi X ni mewakili panjang dan lebar tapak. Okey. Tapak apa? Rangka kotak. Okey, tu X. H tinggilah. Okey, tinggi rangka kotak. Okey. Apa lagi? Isi padu V ya. Okey, isi padu kotak tersebut. Okey, isi padu kotak. Dan L. L ialah panjang dawai. Panjang dawai macam mana nak kira? Okey, panjang dawai dia hasil tambah semua sisi itu. Jadi nak kira macam mana? L sama dengan, okey, untuk cuboid ini ada berapa segi empat sama? Berapa sisi segi empat sama? Ada 2. Jadi X ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Okey. Ada 8X. Ada 2H. Okey, kenapa macam ni? Dia bentuk dia macam ni. Lebih kurang. Okey, bentuk lebih kurang lah. Dia tinggi itu lebih daripada segi empat sama. Tapak dia segi empat sama. Jadi X ni ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 kat atas. Bawah ni ada 1, 2, 3, 4. Yang kiri dan kanan ni tinggi dia H. Ada 2H. Lepas tu jadi 8X. 8X tambah 2H. Okey. Jadi dengan bimbingan daripada cikgu ni, alhamdulillah, insya-Allah para pelajar dapat memahami dan menguasai topik yang diajar oleh cikgu pada video kali inilah berkaitan dengan komponen yang kedua pemodelan matematik, iaitu membuat andaian dan
menyatakan pemboleh ubah. Okey, semoga bermanfaat kepada para pelajar. Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terbaik.